Hola tu derah, nampak. Talla tu makna lagu tu. Tetapi dalam riwayat yang akhir tu kita tengok tidak ada talla itu. Dia sebutkan a'tahu. Nabi SAW pun bui lah. Kalau bui derah, makna macam mecak, tidak dapat pengajaran situ. Kalau bui biasa, munasabah lah. Dan bapa mecaknya dah tanya, tak munasabah. Boleh jadi perawi itu dia perasan, padahal bui biasa, tapi dia perasan. Dia perasan sendiri. Jadi dia ibaratkan, sebab tallahu itu bukan Nabi kata, perawi itu kata. Dia perasan gitu. Boleh jadi dia berasa tak patut. Sepatutnya dah Nabi tanya. Itu maknanya kira-kira Nabi nak bui kepada orang lain lah, patutnya biarlah. Bila Nabi bui itu dia perasan. Sebenarnya kalau kita nak kata bui dengan derah, hola gitu, derah gitu, tak pernah sabar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW minta izin dah dengan dia. Dan dia tak izin, itu hak dia lah, bagilah hak dia dengan baik. Dengan sebab itu dalam riwayat yang satu lagi dia kata fa'atahu iyyahu. Dia pun buat bui ke dia, bui biasa. Bui biasa. Dan Nabi SAW tanya dia tu pun menunjukkan dia tu cerdik, boleh buat kira dah. Sebab itulah dia sebut di sini, di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dalam syarah Muslim ni, dia kata ada sebut dalam Musannaf tu bahawa budak ni ialah Abdullah bin Abbas. Dalam ramai-ramai hak tua-tua tu adanya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Imam Nawawi kata, sebabnya Nabi SAW minta izin dengan budak tadi, apa? Dia tidak minta izin dengan Arabi. Dalam hadis lagi tu, di sebelah kanan dia Arabi, orang darat. Orang darat tu dia tidak minta izin, dia bui selalu. Dia bui selalu. Walaupun Umar kata ni Abu Bakar ni, Nabi tak, dia bui lah. Dia tidak minta izin. Tapi hak budak ni dia minta izin. Apa-apa gitu. Di sini Imam Nawawi sebut satu, yang pertamanya dengan maksud idlalan alal ghulam, bermanja, bermesra dengan budak tu, iaitu Ibnu Abbas. Yang kedua, kerana Nabi SAW yakin budak ni dia akan tak serah hati kalau Nabi SAW tanya dia. Terutama ada dekat-dekat dia tu orang-orang tua, kerabat-kerabat dia, sanak saudara dia. Jadi kalau tanya tu, dia tidak akan serah hati. Imam Nawawi sebut di sini, Qadhi Iyad kata dalam setengah-setengah riwayat disebutkan di sini ada pakcik dia, sepupu dia, adakah kamu izin aku berikan kepadanya? Maknanya orang lain yang ada situ tu pak dara dia, sepupu dia dan lain-lain, hak lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW buat gitu, nak ayatnya dia ambil berat dalam perhatian dia orang-orang tua tu. Bukan dia tak cakna terhadap mereka itu. Bukan dia tak kisah dengan mereka itu. Sehingga Nabi SAW minta izin dengan budak ni. Nak rayaknya, kalau nak kira dia nak bui, dia nak bui kepada hak tua lah. Dia ambil berat. Itu mana beraluh Nabi SAW ni, beradat dia tu. Jadi dia jaga sehingga takut hak lain-lain tu berasa hati. Jadi dia pun tanya lagi. Maknanya dia dalam perhatian dia. Tetapi oleh kerana hak duduk alik kanan ni, tak ada arah lah dia tidak bui. Kalau nak kira dia bui, tentu Nabi SAW bui kepada hak duduk sebelah kiri, sebelah lain. Dengan maksud menyatakan kasih sayang beliau kepada mereka, dan menyatakan baginda memang memuliakan mereka. Tetapi tak ada arah lah, oleh kerana nak menghidupkan sunnah, kena jaga sunnah lebih utama daripada adat biasa. Itu sebab Nabi SAW tanya
Ibnu Abbas dulu. Tanya budak tu dulu. Jadi hak sunnahnya lagu mana sebelah kanan. Oleh kerana sunnah tu lebih besar daripada adat hak biasa ni, mana kena tanya dululah tuan dia yang berhak tu. Kalau dia bui, iyalah. Kalau tidak bui, kena ikut cara dia lah. Dan Rasulullah SAW nak mengajar juga, apabila ditanya begitu, boleh kalau dia nak bui. Kalau dia tak bui pun kita jangan serah hati. Jangan serah hati. Tengok Nabi SAW tanya budak tu tak sibui, tak apa. Dia tidak serah hati, dia tidak masa ke. Sebab itu kita kata penggunaan perkataan tallahu tadi tidak berapa sesuai. Tidak berapa sesuai. Dan dia minta izin, maknanya itu makna bui peluang kepada dia lah, kepada budak tu. Dan dia tak sibui, ikut, tak apalah. Dan dalam hadis ni juga ada pengajaran. Mana budak ni dari satu pihak kita nampak macam payah basuh, tapi di pihak yang lain menampakkan kecerdikan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak benarkan orang lain mendapat kelebihan akhirat lebih dulu, lebih daripada dia. Itu lebih dia. Dan kemaslahatan agama itu lebih perlu diutamakan daripada yang lain, seperti dalam cerita ni. Sebab itulah Imam Nawawi kata, ulama-ulama kita mengatakan bahawa dalam bab Quran, dalam bab ibadat, dalam bab perkara-perkara yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh nak berbudi ataupun nak melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Hanya yang utama ni melebihkan orang lain daripada diri sendiri apabila benda tu berkait dengan pribadi kita semata-mata, dengan hal-hal keduniaan, bukan yang berkait dengan agama ataupun ketaatan yang merupakan ibadat khusus. Misalnya ada disebut sini makruh seseorang tu kalau dia nak sembahyang ni, ada saf-saf banyak ni, dia boleh pergi depan, dia bui utamakan, marilah duduk depan, makruh. Ataupun dia tengok orang tu, dia pun suruh orang tu naik duduk depan, tak boleh utamakan begitu. Sebab ini masalah qurbah, masalah ibadat. Kita tidak boleh mengutamakan orang lain daripada kita yang lebih utama. Bila kita ada peluang, kita buat. Jangan mengutamakan orang lain. Begitu juga bab-bab lain pun sama. Bab-bab lain pun sama. Tapi kalau dalam masalah tempat duduk dalam bah ke apa, itu lain. Itu tak apa nak utamakan orang lain. Terutama orang tua, orang yang uzur, orang yang ada keperluan, itu tak apa. Itu orang panggil huzuzun nafs. Tapi kalau dalam bab qurbah, tidak gitu. Tidak gitu. Ini termasuk dalam qurbah. Satunya keberkatan Nabi SAW. Lepas Nabi selalu dia dapat. Itu dia nak. Bukan senang. Peluang. Keberkatan Nabi SAW selalu terus. Padahal kalau orang lain nak buat 10 pun, hak bekas Nabi juga, hak lebih Nabi juga. Dia nak selalu. Sebab apa? Sebab berkait dengan Nabi ni, dia ada kena menguna dengan qurbah juga. Bukan ada kepentingan nafsu ke apa, tak ada. Yang Nabi SAW tak minta izin dengan Arabi itu pula apa? Dia takut. Dia jaga. Takut-takut Arabi ni orang baru Islam, tanya. Maknanya ambil kira gitu semua sahabat-sahabat dia hak lama. Tanya aku. Boleh jadi dia serang. Yang keduanya, sahabat-sahabat dia hak lama-lama tu dia kira pahadah. Kalau orang baru gini, Nabi SAW banyak melera lah. Jadi dia tidak akan serati. Sebab pahadah. Kalau Nabi tak tanya, Nabi buat apa lagi? Ada alasan. Sebelah kanan tu ada alasan. Kalau tak ada begitu pun, sahabat-sahabat dia tu faham. Memang banyaklah ada nas-nas